Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Keindahan Islam, Mahasinul Islam, iaitulah kitab yang menceritakan tentang keindahan syariat Islamiah ini di dalam semua sudut secara ringkas. Jadi kita belajar di masjid kita ini bab yang kelima, iaitulah perundangan Islam. Keindahan Islam dalam perundangan yang berkaitan dengan jenayah. Jadi kita telah takrifkan jenayah ataupun disebut dengan nama hudud, serta jenayah-jenayah yang dikenakan had. Hudud tu had dipanggil sempadan, ataupun dia panggil hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, uqubah badaniyah yang dikenakan ke atas tubuh orang yang melakukannya untuk menunaikan hak Allah, ataupun hudud dengan makna al-uqubatul muqaddaratu, seksaan yang telah ditakdirkan oleh syarak. Dalam Quran telah sebut mencuri potong tangan, minum arak, zina. Jadi hukuman yang telah disebut ini, itu dia panggil had. Tengok definisi dia di muka surat 216 tu. 216 dia punya definisi hudud serta jenayah yang dikenakan hudud. Jadi had ini, hudud ini ambil daripada kalimah plural had. Haddun hudud, makna dia al-man'u, tegahan, sempadan. Itu makna hudud, maknanya tegahan, sekat tu. Jadi banyak dalam Quran Tuhan sebut wa tilka hududullah. Itulah had, hudud yang telah ditetapkan oleh Allah. Siapa dilanggar, mana orang ni telah dikira melanggar batasan yang telah digariskan oleh Allah. Banyak terdapat dalam Al-Quran tentang hudud. Hudud ini tidak semestinya uqubah saja. Itu sempadan-sempadan yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam kitab kita ni, bab kita ni nak bincang tentang jenayah yang terlibat dengan undang-undang hudud. Dari segi syaraknya, hudud ialah suatu hukuman yang telah ditentukan oleh nas syarak. Sudah ada nas dalam Quran ataupun dalam hadis yang diwajibkan dengan sebab melanggar satu hak daripada hak-hak Allah Azza wa Jalla. Jenayah-jenayah yang dikenakan hukuman hudud hanya beberapa perkara saja. Di antaranya murtad. Orang murtad telah ditentukan, man badala dinahu faqtuluh. Siapa dia tukar agamanya selepas dia beriman, maka bunuhlah dia. Zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Laki-laki dan perempuan yang berzina, sebat. Qazaf. Apa makna qazaf? Tuduh orang berzina, tak ada bukti. Seperti yang banyak berlaku dalam masyarakat kita gini, apabila tersebar luahnya cerita-cerita yang dibuat melalui media, TV, surat khabar, habis. Ramai orang telah menjadi qazif, menjadi penuduh orang. Jadi hak dia sudah ada dalam Quran. Apa ni, samani najal dah 80 sebat dan tidak diterima lagi sebagai saksi. Itu hukum. Mencuri, as-sariq was-sariqatu faqta'u, sudah ada ya. Kita akan bincang nanti secara ringkasnya dalam bab kita. Minum arak, merompak dipanggil hirabah dan seumpamanya, itu hudud. Satu lagi disebut al-qisas. Apa makna qisas? Balah bunuh. Bila orang ni bunuh orang, maka dia kena balah bunuh. Dia kerak tangan orang, kena kerak tangan dia. Itu makna qisas. Jadi kita telah bincang beberapa aspek yang menunjukkan keindahan Islam berkait dengan hudud dan qisas secara umum. Di antara aspeknya, hukum yang pertama, hukum qisas dan hudud yang dibawa oleh Islam bukanlah hasil pemikiran manusia. Ini keindahannya, sebab
Allah tetapkan dia dalam Al-Quran. Sudah ada dalam Quran ketetapan hukum ini. Jadi kalau orang kata hukum hudud ini rekaan para ulama ahli-ahli fiqh, ya, maknanya terlalu jauh lah kita, janggal sangatlah kita dengan pengetahuan tentang agama sendiri. Yang kedua, hukuman ini bersesuaian dengan fitrah manusia. Yang ketiga, hudud adalah satu hukuman yang tetap bagi seluruh masyarakat manusia dan sesuai bagi setiap masa dan tempat. Yang keempat, hudud bertujuan untuk memelihara kemurnian akhlak dan ketinggian pekerti yang menjadi objektif dakwah semua Rasul alaihi wassalatu wassalam dan mendorong mereka supaya berakhlak mulia. Yang kelima, ia adalah satu hukuman berbentuk peribadi, tidak dipertanggungjawabkan ke atas suatu jenayah melainkan pelakunya sendiri. Jadi dia tak melagak pada orang lain. Yang keenam, ialah undang-undang yang seragam bagi semua manusia, orang mulia dengan orang biasa, orang kaya dengan orang miskin, sama aja. Jadi tidak ada dakwaan terpilih. Yang keenam, yang ketujuh, ia adalah satu hukuman yang adil dan saksama, tidak menzalimi penjenayah ataupun mangsa jenayah. Yang kelapan, hudud berasaskan pemeliharaan terhadap maslahat, kepentingan dan keperluan manusia. Itu yang telah kita baca dalam siri yang lepas. Sambungan pada kali ini iaitulah perkara yang ke-9. Perkara yang ke-9, Islam mengambil kira keadaan pesalah jenayah. Kita ambil kira. Huraiannya adalah daripada beberapa sudut seperti di bawah. Yang pertama, dari aspek mensabitkan kesalahan ke atas pesalah dan kewajarannya menerima hukuman, kita dapati bahawa syariat Islam mengenakan syarat-syarat yang ketat. Syarat yang ketat untuk mensabitkan suatu kesalahan ke atas seorang. Tidak semudah itu. Tak boleh kita bercakap, kalau nak makan sup tangan, pergi ke sana sini. Lah, tidak kerja kita macam potong kaki ayam gini, tak. Jadi ada syarat yang terlalu jauh. Ia mensyaratkan bagi seorang pesalah mestilah berkehendak. Apa nak berkehendak? Dia buat sendiri, bukan dipaksa. Dengan pilihannya, tidak dipaksa, tidak terdesak. Seorang yang baligh, berakal, mengetahui hukumnya haram dan hukuman akibat kesalahan tersebut. Jadi inilah yang dicanangkan, bahawa pernah Sayyidina Umar Ibn Khattab menangguhkan pelaksanaan hukum hudud. Sekali itu. Kes pun kes amul maja'ah, waktu orang kelaparan, tak ada makanan, terpaksa dia mencuri kerana dia terlalu lapar. Jadi Sayyidina Umar tak potong tangan dia kerana waktu tu waktu sangat susah. Jadi kita pun ambil cerita ni kak, Umar pun tak laksana hukum hudud. Sama ke dengan zaman kita, zamannya aman damai, orang kaya semua. Jadi itu masalahnya, duk canang yang satu ni. Mana hak lain? Kalau kita kata Umar tak laksana hukum hudud kerana tahu kelaparan, undang-undang lain tak sana tidak? Hak lain buat laksana lah. Kau cuma potong tangan yang ada kerana kes terpencil yang berlaku di saat orang kelaparan. Jadi jangan ambil jadi takmim. Umar pun tak buat hudud, takkan kita nak buat? Jadi ambil cerita yang satu tu dalam suasana yang terpaksa. Jadi apa dia nak lagi? Jika pesalah dipaksa, terdesak, seorang kanak-kanak, gila atau jahil tentang hukum dan hukuman kesalahan tersebut disebabkan baru memeluk Islam atau keuzuran-keuzuran lain yang boleh diambil kira, maka dia dimaafkan dan tidak dikenakan hukuman hudud. Namun begitu, kita tak boleh biar gitu saja, sedekah lah mu. Lah, tak ada sedekah. Dia ada lagi undang-undang takzir yang boleh kita bagi setimpal dengan kesalahan dia walaupun dia baru. Jadi kita nak kata orang baru masuk Islam, ke orang tak mengaji Islam, macam-macam lagi lah masalah yang ada di zaman kita hari ni, tak boleh nak umumkan. Yang ke B, dari aspek menetapkan hukuman, kita dapati hukuman zina bagi penzina muhsan. Apa makna muhsan? Yang sudah pernah berkahwin. Itu makna muhsan. Dengan sad, adalah rejam sampai mati. Manakala penzina bukan muhsan, tak pernah kahwin, hukumnya tidak membawa kematian, cukup dengan sebat. Ini berbeza.
Begitu juga hukuman kesalahan bunuh. Jika pembunuh sengaja melakukannya, maka dia mendapat risiko hukuman qisas, maknanya kena balas bunuh. Manakala jika pembunuhan tidak sengaja dan berlaku dengan sebab kesilapan, maka dia terlepas daripada hukuman qisas dan beralih kepada hukuman diyah. Diyah ini membayar pampasan kepada ahli keluarga mangsa. Biasanya kadar dia 100 ekor unta. 1 ekor unta, kalau seekor dengan harga 3,000, 100 ekor unta kita kena bayar kepada mangsa keluarga dia 300,000. Menasabah tak menasabah? Menasabah lah, orang ni kehilangan bapak. 300,000 kalau ada anak kecil lagi, bolehlah buat belanja. Yang jadi masalah kita hari ni, tak ada apa-apa bayaran. Awak didenda sekian-sekian kerana membunuh orang ni, duduk penjara seumur hidup contohnya. Penjara seumur hidup tu, siapa yang bagi dia makan? Ini timbul soalan lagi. Siapa bagi dia makan? Kerajaannya bagi dia makan. Dia bunuh orang, dia boleh makan free. Hebat tak hebat undang-undang orang putih? Sangat hebat. Ini kita belajar undang-undang syariah ni, baru kita terasa indahnya Islam duduk di mana. Dari aspek yang ketiga, dari aspek pelaksanaan hukuman pula. Yang tadi nak letak hukum, ini pelaksanaan hukum pula. Kita dapati bahawa syariat Islam mengambil berat situasi pesalah yang menerima suatu hukuman yang tidak sampai kepada hukuman mati. Contohnya, sabit hukuman tapi tak sampai ke mati. Jika dia sakit dan ada harapan sembuh, atau dia seorang wanita hamil mengandung, atau baru selesai bersalin dan dibimbangi dia jika dilaksanakan hukuman hudud ke atasnya, dalam situasi begini kemungkinan boleh membawa kepada kematian. Kalau kita sebab dia mati, maka ditangguhkan hukuman sehingga pesakit sembuh, wanita hamil sehingga melahirkan kandungannya, serta telah terhenti nifasnya dan selamat daripada kebinasaannya. Kan cerita orang wanita zaman Nabi tu, Nabi kata balik nyusu anak pula. Jaga lagi anak ni siapa boleh makan sendiri, baru jatuh hukuman. Maka ketika itu baru dilaksanakan hukuman hudud, kerana hukuman hudud dilaksanakan adalah sebagai pencegahan, bukannya untuk kebinasaan. Jadi hukuman tak sampai ke mati. Kalau kita sebab dia dalam keadaan sakit, maka innalillah selalu dia ni, tak boleh, kena tangguh dulu. Yang keempat, memelihara maruah pesalah dan dijatuhkan hukuman, tidak boleh mencerca dan melaknatnya ketika dilaksanakan hukuman ataupun selepasnya. Jadi waktu duduk jatuh hukuman, jangan duduk cerca dia, jangan duduk kutuk dia, sebagaimana yang berlaku di zaman dulu tu. Bila orang ni pergi rijau, orang ni terpecik darah, dia maki kau tu. Nabi kata kalau ambil iman orang ni dengan taubat dia ni dibagikan pada penduduk Madinah ni, luas lagi. Sekiranya hukuman itu menyebabkan kematian, maka hendaklah disalatkan jenazahnya serta didoakan dan dipohon rahmat untuknya. Lepas dipancung, kita kebomingkan dia, kita doakan untuk dia. Tidak kata ni tak payah semaya, orang ni basah. Tak ada basah dah, dia sudah taubat. Jadi itu yang ke-9. Yang ke-10, mengenakan hukuman berat bagi kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan. Ini nak jatuh hukum, buat cara terang. Syariat Islam tidak mengenakan hukuman duniawi, melainkan atas kesalahan-kesalahan yang nyata dan dapat dibuktikan. Hukuman akan bertambah berat sekiranya dilakukan secara zahir dan terang-terangan. Kalau penjenayah tersebut dibiarkan tanpa hukuman berat, maka jenayah-jenayah, kemungkaran dan kerosakan masyarakat menjadi semakin berluasa, semakin luas pusat dia. Seorang penjenayah yang diberkas, kebiasaannya telah melakukan pelbagai kesalahan jenayah sebelum ditahan. Jadi orang ada attack dah dia ni, duduk tunggu berapa kali dah dia nak mari, dia buat ni. Maka hukuman terhadapnya adalah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya secara sembunyi, dan bukan setakat kesalahan yang membawa kepada penahanannya sahaja, kerana ia adalah kecil berbanding dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Pembaca boleh bayangkan seorang yang berzina dan disaksikan oleh 4 orang dengan mata mereka.
4 orang saksi. Bukankah ini membuktikan bahawa dia telah kerap kali melakukannya sehingga sampai ke tahap bermegah-megah dengannya dan sudah beralih daripada perbuatan secara sulit kepada nyata dan terang-terangan. Mana orang boleh tengok perbuatan 4 orang saksi yang jelas pergi tengok. Main CCTV tak pakai, kena orang tengok. Ini zaman kita ni pakai CCTV, lepas tu paksa suruh sopoh. Tak ada dalam syariat Islam lagu ni. Ni syariat orang politik nama dia ni. Dia ada juga syariat politik nama. Tengok CCTV suruh orang sopoh. Ada dalam pekoh mana lagu tu? Tak ada. Hukuman berat atas pesalah yang melakukan cara terang-terangan adalah satu keistimewaan syariat Islam. Orang yang buat cara terang ni lain, berbeza dia. Ia mengenakan hukuman berat setimpal dengan kadar pencerobohan terhadap ketinggian nilai-nilai murni. Sesiapa yang mencemar maruah, membuka aib dan jelas keadaannya, maka hukumannya setimpal dengan tahap kehinaan dan kecelaan yang menutupi hati dan dirinya. Orang yang tidak dibuka aibnya oleh Allah, ia adalah perlindungan daripada Allah ke atas dirinya. Jadi mana-mana kesalahan yang Tuhan tutup, sembunyikan, tak payah kita pergi dedahkan. Pasal sama juga zaman kita ini tidak ada undang-undang hudud, tak ada. Orang yang buat kesalahan, contohnya wal-iyazubillah, dia tersalah zaman muda dia berzina atau mencuri atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tak payahlah bila taubat ni mari duduk masyhur pula sini. Oh, saya dulu kak Allah. Tutuplah aib. Allah Ta'ala tudung, jangan angkat tudung sendiri. Nabi larang. Nabi kata kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umat aku ni semuanya dimaafkan kecuali orang yang menzahirkan perbuatan jahat dia. Tuhan tudung, kita pergi buka. Jangan ada tudung. Hatta kalau nak bangun munajat tengah malam pun pastikan tidak didengari oleh siapa-siapa. Kalau isteri kita tidur bilik ni, kita pergi munajat bilik sebelah. Sama, jangan duduk main. Aku dulu ya Rabbi begini, bini duduk dengar belakang. Dia kata dia ni. Kalau tahu gini tak jadi dulu. Berat. Jangan duduk buka rahsia hak Tuhan tudung tu. Ini adalah sebahagian keistimewaan, kelebihan dan keindahan yang terdapat dalam syariat Islam yang berkaitan dengan kanun keseksaan ataupun hudud dan qisas. Tidak diragukan lagi bahawa perundangan yang dibawa oleh Islam adalah sebaik-baik undang-undang yang diketahui manusia. Manusia yang baik dia tahu, dan paling berkemampuan untuk memelihara individu dan masyarakat, juga dalam membenteras jenayah dan mendidik pesalah. Contoh yang paling jelas ialah kesan yang berlaku kepada orang Arab sebelum dan selepas Islam. Sebelum Islam, mereka adalah satu umat yang sering berperang, zalim, merampas, merompak, bermusuhan, membunuh, berzina, mabuk dan berbagai jenayah lagi. Tetapi selepas Islam, mereka menjadi satu umat yang peramah, berkasih sayang, jernih hati, beramah mesra antara satu sama lain, adil, aman, berperaturan, stabil dan bersatu. Jelas dengan agama ni mereka bersatu. Tidak perlu melihat jauh, kerana siapa yang memerhatikan dunia hari ini akan mendapati bahawa kebanyakan negara yang tidak menjalankan syariat Islam, hukum-hukum hudud dan qisas, nyawa-nyawa manusia dan kehormatan mereka menjadi satu barang perniagaan yang boleh dijual beli. Pagi tembok, petang pun tembok. Apa nak kata? Kita juga dapati bahawa wujud kumpulan-kumpulan penjenayah berpengalaman yang melakukan pembunuhan, pencurian, kebakaran dan sebagainya dengan bayaran upah oleh mereka yang mahu membalas dendam terhadap seorang. Nak balas dendam, upah orang ni dia panggil pembunuh upahan. Hampir setiap hari berlaku kes-kes jenayah yang membawa huru-hara dalam masyarakat, menimbulkan kacau bilau, ketakutan, kegelisahan, kelam kabut, kekecohan dan tiada kestabilan diri bagi anak watan. Tak timbullah huru-hara. Ini kerana hukuman yang ada tidak mampu mencegah, tidak memadai dan tidak mampu mendidik mereka supaya tidak mengulangi kesalahan dan jenayah yang dilakukan. Tuan-tuan tengoklah, bacalah dalam surat khabar tu. Kaki rogo ni keluar je 16 tahun dalam penjara, keluar-keluar buat lagi. Ada cucu dah tu. Kalau undang-undang Islam selesai dah masalah ni.
16 tahun dulu selesai masalah. Mu ada anak, ada isteri, pergi rogo orang, tak payah cakap banyak. Orang ni kita simpan dalam perut bumi, selesai masalah dia. Ni keluar 16 tahun penjara, pulang lagi cerita sama. Allahu Akbar. Kita dapat melihat kerajaan Arab Saudi yang melaksanakan syariat Islam dan menjalankan undang-undang hudud dan qisas sebagaimana dibawa oleh syariat Allah yang maha adil lagi bijaksana. Tidak wujud kumpulan-kumpulan penjenayah berbahaya yang memperdagangkan nyawa, kehormatan diri dan harta benda mereka. Bahkan kita melihat adanya keamanan dan kestabilan dan keselamatan di segenap daerah dan pelosok negerinya. Kelebihan ini kembali kepada pelaksanaan syariat Allah yang adil. Jadi hari ini kalau kita tengok, banyak kena pancung. Jadi pengalaman kita duduk di Arab Saudi lama, biasanya selepas maya Jumaat, berita tengah hari, sama-sama kita duduk makan nasi tu, buka berita tengah hari, dia akan beritahu hari ini telah dilaksanakan undang-undang pancung, disebutlah di Mantikah Mekah, di Mantikah Taif, di Mantikah Qasim, disebut. Kebanyakan yang kena pancung ni kebanyakannya orang luar. Orang luar mari ke sini buat jenayah. Orang Arab ada bukan tak ada. Biasa orang Arab ni kes-kes yang berlaku jenis perbalahan, pasal jenis tembok, ini ramai orang dia. Tapi kalau kes rogo, kalau kes jenis dadah, ada orang luar kebanyakan lah. Kita duduk perhati tengok. Jadi kerosakan itu berlaku mari luar kerana orang ni penjenayah yang antarabangsa. Dia mari itu ada agenda dah, sini boleh makan sini, rezeki banyak, mari dadah sini, jadi mari sini, kena tangkap, pancung. Kita tengok itu habislah mukaddimah dia, iaitulah tentang keindahan Islam ini terselah di sana sebanyak 10 perkara dalam undang-undang jenayah. Kita berpindah pula kepada contoh satu persatu. Jenis hukuman hudud, dalil pensyariatan dan keistimewaan setiap hukuman yang menunjukkan keindahan syariat Islam. Pertama, hukuman murtad. Hukuman murtad apa jadi? Apa makna murtad? Murtad berarti keluar dari agama Islam kepada kekufuran, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan kafir dengan ijma' tanpa sebarang keuzuran syarak. Jadi kita dah belajar dah dalam kitab Mestikah Hadis. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Mestikah Hadis jilid yang pertama, di dalam bab yang akhir, bab kewajipan menjaga Islam daripada rusak. Dalam kitab ini telah menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan iman dan Islam. Jadi kalau nak tengok, nak baca, beli kitab ni ataupun rujuk pada web abuanasmadani.com, web saya, kita letak di situ dengan huraian-huraiannya sekali, melalui rakaman dalam YouTube. Tengok perkara yang membatalkan iman dan Islam. Jadi alhamdulillah anda telah hurai panjang perkara ini dan kita tak mahu ulang di sini lagi. Para jamaah boleh tengok dalam rakaman kita. Jadi hukuman bagi orang yang murtad ialah hukuman mati. Tak ada apa maaf lagi. Kalau dia murtad, setelah kita minta dia bertaubat, dia enggan bertaubat, pada ketika itu habis. Banyak hadis yang menjadi dalil kepadanya. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man baddala dinahu faqtulu. Sesiapa yang menukar agamanya, murtad, maka bunuhlah dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari nombor 6922 daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu dami imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas, an nafsu bin nafsi was sayyibu zani wal mufariqu lidinihi at-tariku lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim yang menyaksikan la ilaha illallah dan aku adalah pesuruh Allah, melainkan dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, nyawa dibalas dengan nyawa. Dia bunuh orang dengan sengaja, maka boleh balas bunuh dia. Yang kedua, penzina yang telah berkahwin. Dia dah kahwin, dia tahu dah apa itu, maka dia buat juga, bunuh. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya dan jamaah Islam. Jadi orang ni boleh bunuh. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Timbul soalan,
Soalan ni yang kita nak tanya, kenapa? Kenapa dibunuh orang ni? Kan kita ada kebebasan beragama. Sedap juga soalan. Apa human right dipanggil. Human right. Apa right ni dia kira right human. Hak Allah right tak ada. Jadi bila nak dia kata ni kebebasan agama, biarkan lah. Kita tengok apa hikmah, kenapa undang-undang ni keras terhadap murtad. Yang pertama, tidak diragukan bahawa beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa adalah hikmah tertinggi dan matlamat yang terpuji. Kerananya Allah mencipta makhluk, mengutuskan para rasul, menurunkan kitab-kitab dan menetapkan syariat. Allah buat mari hantar rasul-rasul, kerja dia nak suruh manusia ni mengabdikan diri kepada Allah. Tidak sah ibadat dan tidak tercapai hakikat kehambaan kepada Allah melainkan dengan mengikut seluruh ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib menjaga dan berpegang pada ajaran yang dibawanya, kerana ia adalah asas segala kelebihan, sebagaimana keluar daripadanya adalah pangkal segala keburukan. Bila orang masuk keluar balik bahaya. Oleh itu wajib menutup pintu laluan untuk keluar daripada ajaran yang dibawanya dengan mewujudkan hukuman yang boleh mencegah sesiapa yang keluar dan melampauinya. Jadi asal manusia ni kena beribadat kepada Allah. Kalau kita biarkan mereka ni berleluasa sedemikian, maka semua orang keluar masuk tak tahu siapa yang lekat. Dan bila dia keluar, dia bercakap besar pula. Oh, jangan masuk Islam. Aku tahu. Dia tak mengaji pun. Masuk nak bini je, tapi duk main aku tahu. Ini jadi masalah. Jadi rusak agama kita kerana orang yang keluar masuk. Yang kedua, syariat Islam tidak memaksa seorang untuk menganut agama Islam. Waktu mukafir dulu, kita tak paksa dia. Kita hanya dakwah dia. Kerja Muhammad tak bawa bedil pergi tembok orang tak Islam. Betul tak? Kerja dia argue, dakwah ajak dia. Bahkan kerja Islamnya memberi kebebasan kepada mereka untuk menganut mana-mana agama syariah dan pegangan akidah pilihannya. Mau nak sembah apa, sembah. Nak sembah api, sembah batu, sembah kayu, sembah. Allah sebut dalam Quran, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jika Tuhan kehendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Tak boleh paksa. Surah Yunus ayat 99. Kita tengok nanti dalam salah satu daripada perbincangan kita dalam bab jihad. Jihad ni ada syarat dia. Bukan kata kita pergi pakat rempuh negara orang, bunuh semua. Tak. Ada syarat-syarat dia nak boleh jadi jihad. Dalam ayat yang lain, la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Surah Al-Baqarah 256. Jadi kita boleh terangkan, huraikan. Akhirnya bila dia setuju, dia masuk Islam. Kita tak paksa dia, mau masuk Islam, masuk. Apabila seorang telah menganut agama Islam dengan kerelaan dan pilihannya, wajib baginya redha dengan segala hukum hakam dan tunduk kepada seluruh undang-undangnya. Antaranya ialah hukuman murtad yang dinaskan oleh syarak. Jadi kita beritahu, awak masuk Islam, ini keindahan kami, tak boleh keluar lagi. Maka dia bertanggungjawab jika berlaku kecuaian dalamnya. Dengan ini wujud keseragaman perundangan dan keselarasan dalam jemaah yang membawa kepada terlaksananya pelbagai kebaikan dan terhindar daripada huru-hara dan kehancuran. Kita baru kita nampak. Perkara yang ketiga, hikmah yang ketiga, mereka yang telah murtad akan mencemarkan agama dan menjadi penghalang orang lain daripadanya. Ini kita kata tadi, dia jadi penghalang sebab jangan masuk, saya dah cuba. Macam kita juga, kalau kita masuk restoran ni sekali berasa tak sedap, kawan-kawan kata, kita buat meeting kat, oh jangan, makanan tak sedap, masin sangat. Selalu dah. Jadi bahaya, padahalnya dia yang rasa tak betulnya, orang lain pergi tambah habis. Nak kata apa?
Jadi kalau kita biarkan dia keluar, ia menyebabkan dia akan buat huru-hara kepada maklumat yang tidak betul. Cemuhannya terhadap Islam boleh memberi kesan dan berbahaya kerana orang bukan Islam yang mendengar kata-kata mereka akan menganggap benar. Dia kelentung je, tapi orang kata, oh dia orang Islam, dia sudah macam kita juga. Biasa ni kan, kalau orang balik tukar warna ni, oh habis lah, habis kapur buat ceramah ni, pasal ni orang tahu, ni orang dalam tak tahu-tahu pun juga nya. Boleh goreng gitu ya. Ini cerita. Natijahnya dia akan membenci dan menjauhkan diri daripada Islam dan orang Islam. Orang murtad adalah tembok utama yang menghalang penyebaran Islam. Jika begini berbahayanya mereka, maka hukumannya adalah setimpal dengan kadar jenayah yang tersebut. Jadi kita beri ke dia kadar jenayah yang tersebut, biar setimpal. Hukuman murtad ini disyariatkan untuk memelihara agama, menjamin perjalanannya, menggagalkan mereka yang masuk Islam dengan motif tertentu. Awak masuk Islam kerana apa? Tanya sajalah, nak teka perempuan ni. Tak ingat, lepas teka tak boleh keluar. Kalau keluar jadi. Tapi masalahnya bila sudah teka, dapat ke dia, jadi sungguh. Saya baru dapat SMS, seorang perempuan bagi tahu dia berkahwin dengan orang bukan Islam, masuk Islam, tapi lepas pada kahwin dulu, berapa orang anak sekarang ni pun tak pernah semaya. Maya tak. Saya kata buat pergi ke pejabat agama lah, suruh dia belajar agama. Payahlah, banyak masalah. Sekarang ni pula, sebab apa dia mengadu? Ada kes baru. Ni nak cerita anak orang kita, anak orang Islam. Sepatutnya bila kahwin awal-awal lagi, kawan ni tak semayang, panggil lah, kita kaunseling, jumpa ustaz, jumpa pegawai agama. Kalau di Kota Baru ni jumpa Muhammad. Macam mana mau bincang sama dia. Rupa-rupanya lepas pada cerita panjang, kita duduk nasihat-nasihat, saya satu lagi dia kata ada masalah. Kata ni masalah sebenarnya, suami dia ni duduk dengan perempuan entah apa benda dah, dengan orang bangsa ni pun ada, dengan kontak lama-lama, mari habis. Kadang-kadang dia bergilir dengan saya, dia kata malam ni dia tidur orang itu, malam ni dengan saya. Jadi kita nasihat kepada dia, awak puan, saya dah pergi pejabat agama, report pada jam agama, dia minta cerai kerana ini bukan orang Islam. Awak duduk dengan orang bukan Islam ni. Dah lah Allah. Dia jawab balik SMS, dia kata apa? Nanti siapa nak tanggung saya pula dengan anak-anak? Kata tak sedut ngadu lah senang. Awak menyusuh saya, habis SMS aku, dia kata. Tu akhirnya. Allahu Akbar. Ini jadi masalah kita hari ni, tak tahu nak kata apa, celaru habis. Jadi barulah kita perasan dia mengadu saya ni bukan kerana suami tak semaya, kerana apa? Sebab ada gulai duduk situ rupanya punca. Apa nak kata? Jadi dia orang masuk Islam dengan motif tertentu, tidak dengan hati terbuka, maka dia tak akan berani kalau dia tahu undang-undang murtad ni sangat bahaya. Kemudian selepas, jadi dengan motif tertentu, kemudian selepas hajatnya tercapai, mereka kembali kepada kekufuran. Ia juga bertujuan menyucikan masyarakat daripada golongan munafik yang memperdagangkan agama. Munafik ni pun duk main ke agama. Dengan ini akan wujud keamanan dalam sebuah negara Islam, wujud kestabilan pentadbirannya, dan akan terpancar ketenteraman dalam diri setiap individu dan masyarakat Islam. Jadi ini kita tahulah, ada lagi lah. Cuma dalam kitab kita ni, sebagaimana kita dalam mukaddimah kita sebut, hikmahnya banyak. Yang kita nak ambil sini isyarat sedikit. Kata di ulama, kata di ahli fikir, fallabibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdik itu dengan isyarat dia boleh faham. Jadi daripada kita tak ada isyarat langsung, tak ada signal, baik kita belajar sikit-sikit daripada tak tahu. Ini sebab undang-undang murtad dikenakan ke atas orang murtad ini, undang-undangnya bunuh. Kita berpindah kepada kes yang kedua, hudud yang kedua, hukuman zina. Wal'iyazubillah. Hari ni bab zina, hadis wala haraj. Bercakaplah, katalah awak nak kata apa-apa, tak payah duk bincang. Yang duk sebar dalam khabar adalah tu, kalau apa ni, kes-kes yang terlibat kes tertentu, kalau nak ambil sungguh, Allahu Akbar, pergi tunggulah di hospital tu. Berapa orang beranak sehari-hari, anak yang keluar yang tidak didaftarkan. Saya tak nak sebut dah angka di sini, malu ke orang. Kes-kes yang telah dilaporkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, anak-anak yang didaftarkan yang tidak ada nama bapa. Muhammad tak ada ayah. Nak kata apa? Ayah tak ada. Ayah ada, hak je buat tu. Bapa tidak ada. Kalau tak ada ayah tak jadi.
Nabi seorang ya boleh tak ada ayah ni. Bapak tak ada, ayah ada. Sebab bin tak ada. Allah tengok, sememangnya zina adalah satu jenayah yang berbahaya dan kesan buruknya sangat banyak. Oleh itu syariat Islam mengharamkan zina dan memperuntukkan baginya suatu hukuman yang dapat mencegah. Firman Allah Ta'ala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Perempuan yang berzina, tengok dalam ayat zina dia mula dengan perempuan yang berzina. Dalam ayat mencuri nanti as-sariqu, lelaki yang mencuri. Sebab orang lelaki-lelaki ni gedabah. Biasanya puak-puak ni hanya curinya. Orang perempuan ada juga tapi tidak ramai. Tapi kalau berzina, kesan buruknya yang besar duduk di perempuan sebab dia yang rusaknya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah, sebablah mereka tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali dera, 100 rotan. Dan janganlah belah kasihan kepada kedua-duanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Kesian. Tak boleh main kesian lah. Ini hukuman. Jika kamu beriman, tengok. Allah Ta'ala sebut ayat ni diakhiri dengan satu sifat yang besar. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan ada sifat kesian dalam nak sanakan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kamu tak beriman, kamu akan kata tak boleh, kesian, zalim. Orang yang boleh cakap macam ni orang yang tidak ada iman dalam diri dia, tak percaya dalam Quran. Quran sudah ada. Bila nak laksana hukuman, apa jadi? Wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin, maka hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan daripada orang beriman. Kita isytihar siap dah, letak banner besar. Hari Jumaat ini pukul 9 pagi akan dijatuhkan hukuman pancung, hukuman sebab. Saya datang, kita buat dataran merdeka. Biar orang mari tengok, depan mata tengok malah mata. Baru nampak Allah. Baru dia tahu ni hukuman Islam. Surah An-Nur ayat 2. Ini kalau kita jatuh hukuman senyap-senyap, tiba-tiba dengar cerita orang itu kena gantung, orang ni kena bunuh, siapa tengok? Tak ada. Kesan tak lagi. Orang yang tengok pelaksanaan hukum, masuk dalam jiwa dia takut. Dia tak akan bersumpah aku tak akan dekat kes. Tapi kalau tak tengok, tiba-tiba ya jadi. Itu orang cerita laisal mukhbar kal muayanah. Tak sama orang dengar cerita dengan orang tengok cerita. Sama tak sama? Oh, saya tengok lah. Saya tengok atau saya dengar orang tengok, tak sama. Jadi di sini dia buat cerita Nabi Musa alaihissalam. Waktu dia pergi munajat, dia dengar dah cerita. Puak-puak Bani Israel dia semua lembu. Tapi bila balik, tengok sungguh, pegang janggut Harun. Pegang Harun. Jangan kata la ta'khuz bil lihiyati wala bi ra'si. Jadi barulah rembah dia punya wa'alqal alwah, campak kitab Taurat dia, terkejut tengok. Jadi sama juga orang dengar cerita tu sama, tengok lain. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis yang kita baca dah tadi, iaitulah darah seorang Islam itu yang mengucap dua kalimah syahadah yang tidak halal kecuali 3 perkara. Yang dia nak sini awasayyibuz zani, orang yang sudah berkahwin yang berzina maka boleh dicabut nyawa dia. Jadi dalam ayat tadi orang yang bukan berkahwin sebab 100 kali. Orang yang berkahwin duduk di wasayyibuz zani, orang yang sudah berkahwin maka cabut nyawa mereka. Macam mana cara nak cabut? Itu dalam ayat lain yang menyebut tentang rejam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Khalid bin Zaid bin Khalid al-Juhani. Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia kata apa? Seorang laki-laki dari Arab Badui, Arab pendalaman, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku melaun suara, jadi minta buat rayuan kepada kamu sehingga kamu menghukumkan atas aku dengan hukuman daripada kitab Allah." Sedap dia minta
Nabi jatuh dengan hukuman Al-Quran. Hukuman kitab Allah, lawannya yang didakwa yang lebih arif daripadanya berkata, ya, hukumlah antara kami dengan kitab Allah. Kalau tak cakap apa Rasulullah akan hukum dengan kitab Allah dah. Dan izinkan aku untuk bercakap. Jadi saya nak cakap lah bagi pihak kami semua ni, boleh jadi hak ni cerdik sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bercakaplah. Lalu lelaki itu berkata, anakku ini adalah upahan kepada laki-laki ini. Anakku qoli kepada dia ni. Lalu dia berzina dengan isterinya, na'udzubillah. Boleh main dengan tokek pula, bini tokek. Aku diberitahu bahawa anakku hendaklah dihukum rejam. Dia tahu dah anak dia kena rejam. Aku telah menggadaikan baginya dengan 100 ekor kambing dan memerdekakan seorang anak perempuan, seorang hamba perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang lain, orang alim, lalu mereka menyatakan bahawa anakku hendaklah disebat 100 kali dan dibuang negeri selama setahun. Manakala isteri laki-laki ini hendaklah direjam sebab dia isteri orang, sudah berkahwin. Rasulullah bersabda, Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bikitabillah. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, aku akan menjatuhkan hukuman antara kamu dengan kitab Allah. Hamba perempuan yang dimerdekakan dan kambing-kambing hendaklah dipulangkan. Ambil balik kambingmu 100 ekor, tak ada harga. Anakmu dijatuhkan hukuman sebat 100 kali dan dibuang negeri setahun. Pergilah wahai Unais. Seorang sahabat Nabi kata, ya Unais, pergi tanya orang perempuan ni kepada isteri laki-laki ni. Fa in i'tarafat farjumha, jika dia mengaku bersalah maka rejamlah dia. Ini kategori yang kedua. Kalau tak mengaku, buat mari saksi. Tak ada saksi, tak boleh. Tapi kalau dia mengaku, selesai masalah. Orang zaman dulu ada imannya lagi. Dia tahu dia bersalah, dia mengaku, saya buat sungguh, maka pasal dia kena rejam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Perempuan tersebut mengaku salah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dia direjam. Itu hukuman zina. Kita tengok hikmat disyariatkan hukum zina. Apa sebabnya macam ni? Ada dua di sini. Yang pertama, tabiat semula jadi mendorong anak Adam untuk melakukan hubungan sejenis. Manusia ni tak boleh lari, laki-laki dengan perempuan ada. Jika tidak diperuntukkan suatu hukuman yang mampu mencegah orang yang terdorong disebabkan oleh tabiat hawa nafsu dan menyukainya dengan cara yang tidak syar'i, maka akan berleluasa kerusakan ini dan masyarakat akan dipenuhi dengan keburukan yang melibatkan maruah, keturunan, harta, bahkan kehidupan dan ketenteraman mereka. Disebabkan perkara ini dan sebagainya, maka perlunya satu hukuman yang mampu mengawal dan mencegah. Jadi kalau tidak, bebas, ikut apa nak jadi, gitu saja. Yang kedua, antara keringanan dan keadilan syariat Islam ialah dengan membezakan antara dua keadaan dan mengambil kira status perkahwinan penzina. Jika dia seorang yang bukan muhsan, belum pernah berkahwin, maka hukumannya bukan hukuman mati, hanya disebat 100 kali sebagaimana ijma' ulama, dan dibuang negeri selama setahun di sisi jumhur ulama, jadi majoriti ulama, supaya dia merasa kepedihan dengan sebatan dan dibuang negeri, payah berpisah dengan ahli keluarga dan teman-teman. Ini boleh mencegahnya daripada mengulangi kesalahan. Manakala bagi penzina yang muhsan, apabila melakukan kesalahan ini, bererti dia telah menjadi seorang yang rosak dan tidak sesuai lagi untuk terus hidup dalam masyarakat. Oleh itu diperuntukkan hukuman rejam sehingga mati. Dia tahu dah proses dia nak kahwin mudah, tak cukup seorang, Islam benar 2, 3, 4. Apa benda yang kamu pergi buat benda ni? Pergi cari benda-benda yang tidak ada apa ni, jalan yang tak baik. Kenapa? Jadi sekalipun hukuman ini nampak seperti suatu yang berat, memang beratlah mati ni, namun di sebaliknya ia adalah rahmat.
bagaimanakah 4 orang saksi boleh melihat penzina tersebut dengan penglihatan yang sempurna ketika dia sedang melakukan perbuatan itu? Macam mana boleh tengok? Kalau tidak dia buat seperti hayawan di tepi jalan, orang nampak. Sebagaimana Islam mengenakan hukuman berat, ia juga terlalu berhati-hati dalam pelaksanaannya, melainkan apabila kehinaan dan sifat kehayawanan seorang itu sampai ke tahap perbuatannya boleh disaksikan, maka hukuman bunuh pada ketika itu adalah suatu yang patut dan diterima oleh akal. Ia adalah ketentuan oleh syarak. Jadi padahlah dia buat benda pelik benar ni. Hukuman zina yang ditentukan oleh syariat Islam mempunyai kebaikan dan maslahah untuk individu dan masyarakat, kerana setiap insan akan merasa aman terhadap diri dan keluarganya daripada perbuatan orang jahat. Jadi kita terasa aman, anak-anak kita tidak dibuat sewenang-wenangnya oleh orang yang jahat. Akan merasa aman, akan lenyaplah kehinaan dan akan diganti dengan kemuliaan. Masyarakat pula akan berkasih sayang dan tersebar kebaikan. Itu di antara 2 hikmah. Yang lain lagi termasuk juga kerana nak jaga keturunan manusia. Kalau zina ini terjadi, maka manusia akan hilang keturunan yang tak tahu mari mana. Ni anak siapa ni? Tak tahu siapa. Jadi nak jaga keturunan manusia inilah yang kita nak, yang kita lakukan sedemikian itu. Yang ketiga, iaitulah qazaf. Qazaf ni dengan ini, dia adik-adik kembar, ada kaitan dengan dia. Kita tengok seterusnya. Qazaf artinya tuduhan zina. Dia tuduh seorang yang berzina, itu mana qazaf. Kita tuduh orang yang baik berzina, tapi kalau kita tengok pelacur duduk sini tuduh zina, itu cerita lain. Naknya orang yang baik, yang tak ada tanda-tanda dia berzina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam firman-Nya, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka rotanlah mereka yang menuduh itu 80 kali rotan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nur ayat 4 dengan 5. Ayat ini turunnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi asal ceritanya turun pada Aisyah yang dituduh oleh puak-puak munafikin yang buat kerja macam ni. Apa dia? Dalam peperangan Bani al-Mustaliq, Nabi bawa Aisyah pergi sekali peperangan. Waktu nak balik, berhenti di satu tempat rehat. Aisyah ni kecil orangnya, dia duduk atas huta, ada ke tak ada, tak boleh nak kesan. Huta tak rasa apa-apa, ringan sangat. Jadi bila duduk, dia pergi buang air, dia mari ke kemah dia, ke unta dia, tengok kalung dia jatuh. Dia pergi balik cari kalung dia, unta ni telah ditarik oleh driver dia pergi. Orang dah berangkat. Bila dia mari ke sini, tengok-tengok, sudah tak ada orang dah. Apa nak jadi? Dia pun duduk situ. Duduk di tempat dia tu, dia kata mudah-mudahan akan datang orang cari dia. Memang pun tiba-tiba marilah Safwan ibn al-Mu'attal yang ditugaskan duduk di akhir tentera. Dia panggil pengawal ekor. Manakala ada benda jatuh, benda cici apa-apa, mereka ni yang kutip. Dia mari tengok Aisyah duduk selimut di sini. Apa Safwan kata? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu yang dia cakap. Sebab dia tengok Aisyah sebelum tu ayat hijab, dia kenal.
Dia kata Aisyah ni. Dia pun jatuh turun kaunter dia, duduk situ, suruh Aisyah naik. Dia tak tanya sepatah apa sebab, tak ada. Yang dia bercakapnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bala besar ni, isteri Rasulullah tinggal sini, kenapa tak bala? Macam mana dia punya pemandu dia boleh tarik unta pergi, tak tengok tuan ada dalam, tidak? Maka bila Aisyah naik atas unta, dia tarik sampai dekat kemah dekat Rasulullah. Puak-puak munafik ni tengok, buat cerita dah lah. Aisyah buat benda sumbang dengan Safwan. Cerita ni pula diterima oleh sebahagian sahabat-sahabat dia. Munafik ni main gendang hari-hari, dalam surat khabar tu, dalam TV tu, dalam, kalau zaman kita ni, dalam internet siar semua cerita ni, bahawa Aisyah buat sumbang dengan ni. Jadi orang duk terima. Nabi tunggu wahyu tak turun wahyu. Akhirnya tak tahu apa, Nabi pun tak bercakap dengan Aisyah. Akhirnya bila Aisyah nak tengok Rasulullah gini, dia minta balik ke rumah mak dia. Bila balik ke rumah mak dia, dia dengar mak dia sebut nama orang-orang yang duk tuduh Aisyah. Aisyah kata, kenapa? Lepas pada itulah dia menangis. Dia kata, aku menangis sebagaimana tangisan bapak Nabi Yusuf. Tak teringat ke Nabi aku, nama tak sebut dah. Tangisan aku seperti tangisan bapak Nabi Yusuf yang menangis sampai keringnya air mata. Sedih tuan-tuan. Kalau baca tengok dalam cerita Aisyah, tengok dalam cerita hadisul ifki, tuduhan jahat kepada Aisyah ni, saya tulis secara ringkas. Tuduhan jahat ni tengok dalam web Abu Anas tu, tulis, cari kalimah ifki akan keluar dalam tu. Ana tulis, jadi kita cerita tentang betapa jahatnya munafikin nak memporak-perandakan. Sehingga Nabi kita sebulan tak tahu nak buat apa, wahyu tak mari. Sehingga turun ayat Quran ini, nak Allah Ta'ala sebut ini, siapa yang tuduh perempuan yang baik berzina tak bawa saksi sebab 80 kali. Jadi ayat ni cerita pada perempuan, tapi ayat ini al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrahnya kepada umum lafaz ini, setiap orang yang menuduh laki-laki yang baik juga sebab, bukan setakat sebab. Tengok ayat Quran kata apa, wala taqbalu lahum syahadatan abada, tak boleh diterima lagi saksi mereka selama-lamanya. Inilah yang saya bimbang tuan-tuan muslimin dan muslimat. Bimbang tak bimbang? Bimbang. Bila sahabat duk main isu tuduh-tuduh orang zina, tak kira lah siapa, saya tidak nak membela sesiapa. Bila sahabat waktu berisu ni, maka akan timbul orang baca sahabat, akan timbul orang-orang yang kepala dia tak belajar undang-undang qazah ni. Betul sungguh ni, betul sungguh. Kebetulan pula ada pula orang yang menyokong pula orang-orang yang dikira boleh dipercayai lah, contohnya. Betul sungguh ni. Bila kita kata betul sungguh, dengan berita yang ada depan kita ada saksi. Kita telah dikira qazif, orang yang menuduh sama. Hilang kesaksian. Ni dosa besar. Ini satu benda yang bahaya. Karena itulah sangat jijik bagi saya. Nak main politik. Tapi kalau nak main benda-benda macam ni, yang sahabat khabar sehari dua ni, tak boleh bawa balik ke rumah. Anak-anak kita tengok dahsyat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Rusak masyarakat, hancur akhlak, runtuh negara dengan permainan orang-orang seperti ini. Allah, bahaya. Bahaya tak bahaya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, ma hun? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Nabi kata, hindarilah 7 perkara yang membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Apa benda 7 perkara itu? Lalu baginda menjawab, yang pertama syirik kepada Allah. Ini yang paling besar sekali lah, yang paling top, syirik. Yang kedua sihir. Permainan sihir ni cukup dahsyat. Kita akan sebut nanti di dalam bab yang seterusnya, iaitulah dalam perkara larangan-larangan. Dia akan sebut tentang benda larangan ini dalam tentang sihir. Kenapa sihir ini diharamkan? Kalau tuan-tuan nak dengar, cepatlah, nak tunggu lambat bila nak habis kitab ni. Boleh tengok dalam kuliah ana tentang dosa besar. Cari dosa besar. Salah satu daripada dosa besar itu sihir. Ana baca dalam kitab
Walid Abdul Salam tu, dia cerita orang yang paling top tinggi ilmu sihir dia lagi kafir dia kepada Allah. Macam mana? Dia kata yang paling tingginya darjat dia ni, dia ambil Quran, buat lapik kaki dalam tandas. Quran letak bawah kaki, buat lapik untuk dalam tandas. Hak ni syaitan besar mari. Tak atas perebek dah mari ni, general sendiri mari. Good, awak buat yang terbaik, the best untuk jadi kafir. Ni. Ini dahsyat. Sihir memang dahsyat tuan-tuan. Kesan dia pun tak buruk. Allah tak tahu sakit apa. Habis hospital di dunia ni tak sakit. Tak sakit apa, nak duduk tak boleh. Nak makan tak boleh. Sakit, tak tahu penyakit. Wa qatlun nafsi allati haramallah. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan kebenaran. Memakan riba. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, berpaling daripada waktu peperangan. Orang duk perang kita lari. Yang ketujuh, menuduh zina terhadap perempuan mukminah yang menjaga maruah. Jadi naknya hadisnya wa qazful muhsanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan hukuman qazaf dan menjatuhkan hukuman sebab terhadap mereka yang membicarakan serta membuat fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah, sebagaimana tersebut dalam hadisul ifki, cerita fitnah terhadap Aisyah. Allah, kalau kita baca cerita ni memang sedihlah. Satu tuduhan yang cukup jahat. Sebulan lama Nabi kita menderita, isteri yang disayangi dituduh sedemikian. Oleh sebab qazaf menjadi punca lidah-lidah melontarkan tuduhan dan menuturkan kata-kata keji terhadap wanita-wanita yang baik yang menjaga kehormatan, dan ini membawa mudarat besar ke atas diri mereka dan mendatangkan malu kepada keluarga, termasuk suami. Kalau suami kena, isteri, ibu bapa, keluarga dan kabilahnya. Sedangkan pada dasarnya ia adalah satu pendustaan dan penipuan, maka wajarlah diperuntukkan bagi penipuan nista dan pendustaan yang berbahaya ini satu hukuman yang dapat menahan golongan yang tidak dapat menegakkan raca kemuliaan serta tidak takut balasan akibat perkataan yang keluar dari mulut mereka. Kita sebab dia 80 kali. Dengan ini masyarakat Islam bersih daripada amalan buruk dan mereka menjadi saudara-saudara yang berkasih sayang dan berdiri satu saf. Cuma timbul lagi satu persoalan. Kalau suami tengok isteri dia berzina, nak bawa saksi 4 orang tak jumpa, maka ada satu undang-undang khas untuk suami, dia panggil undang-undang li'an, sumpah laknat. Ini khas untuk suami. Jadi kalau suami tak boleh nak lepas diri, nak tuduh tak ada saksi, kena sebab. Macam mana Islam menyelesaikan masalah? Kita beri satu kes lain kepada suami, mu boleh tuduh isteri mu berzina tapi dengan sumpah. Dengan sumpah, dipanggil sumpah li'an. Suami dia bersumpah 5 kali sumpah bahawa isteri dia buat benda tak baik, dan kali yang kelima, sekiranya aku tuduh hanya palsu, laknat Allah Ta'ala ke atas aku. Barulah jumpa sumpah laknat. Kalau setakat tuduh orang, lepas tu panggil orang suruh bersumpah, panggil penjunjung Quran, ini tak ada dalam syariat Islam. Cara lagu ni bukan. Yang boleh bersumpah ni suami tuduh isteri berzina, boleh sumpah. Sebab apa? Apa hikmat? Hikmatnya, kalau dia tak nafikan isteri ni berzina, masih duduk di bawah dia, kalau boleh anak, bin siapa? Bin mamak ni lah kena bertanggungjawab. Sedangkan mamak tak buat, orang lain yang buat anak. Kenapa kita nak jadi pak sanggup? Jadi Allah SWT yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha adil, telah memberi satu jalan keluar kepada suami kerana dia menanggung kesan yang begitu besar. Kalau tak nafi anak, tidak nak tuduh, tidak menafikan isteri dia ni sebagai orang yang baik, tidak buat tuduhan ini, maka dia kepaksa kena menanggung, terima anak orang dia jaga, air mani orang bin dia, tinggi tak tinggi kesan, maka Allah bagi hukuman, dia panggil hukuman al-li'an. Jadi sebagaimana semangat kita, sebagaimana hebat kita nak ajak orang bersumpah, tidak, itu bukan tempat dia bersumpah, iaitulah apabila diminta oleh mahkamah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal man ankara. Kata di ulama, al-bayyinatu 'alal mudda'i, dalil, bukti, penuduh bawa bukti. Kalau ada bukti, diengkar oleh orang yang mengengkar, barulah dia sumpah. Sekarang ni bukti belum ada.
Pendakwaan belum ada, habis nak suruh supah dah. Tak, ini melanggar syariat Allah. Karena itulah Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Wahbah, bila dia mari di Kuala Lumpur, orang tanya dia isu ni, dia kata apa? Dia kata, antum turiduna syariat Allah am syariat syaitan. Mung orang Malaysia nak syariat Allah, kau nak ikut syariat syaitan. Sedap dia bagi. Cuba tengok dalam website saya tulis ana letakkan di catatan yang dibuat oleh orang yang hadir ceramah hari itu. Kata-kata Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata mung, dia kata di Malaysia, dia kata mung ni nak ikut syariat Allah ke syariat syaitan? Syariat syaitan agib supah, tak tahulah ke mana. Kira supah je macam. Jadi Quran ni diturun oleh Allah Taala untuk jadi bahan sumpah, bukan untuk jadi untuk diamalkan. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita. Perkara yang keempat, iaitulah hukum mencuri dalam jelasah kita yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah kita rasa